السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dapat kita sekali lagi bersama-sama mengikuti siaran Perlis Mengaji pada 25 Ramadan 1441 Hijrah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membahaskan satu tajuk, iaitu memelihara kemuflisan pahala di bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah daripada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayyud du'ai afdal? Qala sal rabbak al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. Thumma atahu fi yawmi ats-tsani faqala ya Rasulullah ayyud du'ai afdal? Qala sal rabbak al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maksud hadis, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki, rajulun, lelaki daripada kalangan sahabat Nabi yang tidak disebutkan namanya. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, ini disebut sebagai mubham, seseorang yang tidak jelas identitinya. Tapi yang tidak jelas identiti ini ialah datang daripada kalangan sahabat Nabi. Jadi dia tidak sangat memberi kesan kepada status hadis tersebut. Melainkan mubham ataupun orang yang tidak dikenal pasti itu berlaku pada kalangan tabi'in dan yang atas lebih daripada tabi'in, maka itu akan memberi sedikit kesan kepada status hadis tersebut. Balik semula kepada hadis tadi, kata Anas bin Malik, telah datang seorang lelaki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan dia telah kata, Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal. Wahai Rasulullah, doa apakah yang paling terbaik? Jadi kita boleh tengok sahabat ni dia telah tanya satu soalan yang sangat besar. Soalan yang bermanfaat. Dalam banyak-banyak doa, doa apa yang paling afdal? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sal rabbak al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohonlah kepada Tuhanmu al-afwa, iaitu keampunan dan kemaafan, wal afiyah, dan juga keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya kata Anas bin Malik, thumma atahu fil yaumis tsani. Kemudian lelaki tersebut telah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang kedua. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata lelaki tersebut, Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal. Wahai Rasulullah, doa apakah yang afdal? Jadi kita boleh tengok dalam hadis ni bagaimana lelaki ni telah datang pada hari pertama tanya pada Nabi satu soalan, doa apa paling afdal? Maka jawab Nabi, mohon pada Allah, mohon pada Tuhan al-afwa, keampunan, wal afiyah, dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian datang pula pada hari yang kedua. Jadi kita boleh tengok perbuatan sahabat ni datang pula pada hari yang kedua. Tanya Nabi soalan yang sama. Ayyud du'ai afdal. Doa apakah yang paling afdal? Jawab Nabi, qala sal rabbak al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mohon pada Tuhan keampunan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Thumma atahu fil yaumis tsalits. Kemudian kata Anas bin Malik, lelaki tadi balik pada hari kedua, kemudian datang balik pada hari yang ketiga. Faqala, maka lelaki tadi datang dan tanya pada Nabi, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ayyud du'ai afdal. Doa apakah yang paling afdal? Okay, jadi hari yang ketiga datang lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya soalan yang sama pada hari kedua dan juga hari ketiga. Soalannya sal rabbak. Soalannya, Ya Nabi Allah, ayyud du'ai afdal. Wahai Nabi Allah, doa apa paling afdal? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal rabbak al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mohonlah, mintalah pada Tuhan kamu keampunan, kemaafan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi tambah lagi ucapan Nabi. Nabi kata, fa idza a'taita al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Apabila kamu diberikan kemaafan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, faqad aflahta, maka kamu telah pun berjaya ataupun telah pun beruntung. Okay. Jadi pertama sekali kita boleh tengok dalam hadis ni bagaimana kesungguhan seorang sahabat Nabi datang tanya Nabi satu soalan yang besar, satu soalan yang banyak manfaat. Iaitu, apa doa paling afdal? Pertama sekali kita kena jelas di sini bagaimana kesungguhan sahabat ni untuk berdoa dan dia ingin tahu doa apa paling baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan, aku menyahut doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka bersegeralah datang kepadaku dan berimanlah kepadaku.
mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Jadi perintah dalam Al-Quran untuk berdoa cukup banyak. Perintah dalam Al-Quran cukup banyak. Selain pada itu Allah Ta'ala sebut, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Katakanlah bahawasanya Tuhan kamu suruh berdoa dan aku akan memperkenankan doa tersebut. Jadi dalam hadis ni, sahabat ni telah melakukan satu benda yang besar dan telah bertanya satu benda yang besar, iaitu doa apa terbaik. Maka jawab Nabi ringkas. Minta pada Tuhan keampunan dan juga keselamatan. Cuma dalam hadis ni kita boleh tengok bagaimana sahabat ni dia ada sikap tak puas hati. Bila mana Nabi beri jawapan, Sal rabbak al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Mohon pada Tuhan keampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jawapan Nabi itu mungkin tidak memuaskan hatinya. Mungkin kerana jawapan Nabi itu ringkas. Jadi mari lagi pada hari kedua. Datang pada hari kedua, tanya soalan sama, jelas menunjukkan dia tidak puas hati. Apa yang ada dalam jiwa ataupun dalam diri sahabat ni, kadang-kadang mungkin ada juga dalam jiwa ataupun diri kita, bila mana kita ingin melakukan sesuatu permintaan, permohonan ataupun ingin melakukan sesuatu benda yang besar ataupun ibadah yang besar. Yang mana kita tengok sebahagian orang bila mana sebut saja nak berdoa, dia mesti faham dalam kepala dia doa yang dikatakan doa terbaik ni, pada pandangan dia mestilah doa yang panjang. Doa yang angkat tangan sampai lenguh. Itu baru dipanggil sebagai berdoa. Sedangkan apa yang Nabi tunjukkan tu ringkas. Dan itu memang kadang-kadang ada dalam jiwa dan kefahaman sebahagian orang. Maknanya bila mana kita minta sesuatu pada Tuhan, dia mesti dalam keadaan yang sangat rumit, panjang. Itu kefahaman sebahagian orang. Tapi ketahuilah, khairul huda ataupun khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hidayah itu hadiyu Muhammad. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun panjang doa kita, dia tidak akan dapat melebihi apa yang telah Nabi tunjukkan walaupun ianya ringkas. Itu kefahaman yang kita kena jelas terlebih dahulu. Sebab sebahagian kita melihat ketekunan dalam beribadah itu mestilah panjang. Kalau doa itu pendek, kita modify, kita ubah suai doa tu bagi jadi panjang. Bagi nampak lebih heavy lagi, bagi nampak lebih groovy lagi. Tapi itu sebenarnya bukan daripada hadiun nabawi yang benar. Bukan daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Okay. Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok tak puas hati sahabat Nabi ni dan Nabi duk beri jawapan yang sama. Sal rabbak al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Mohon pada Tuhan keampunan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Sampai hari ketiga. Sampai hari ketiga tu Nabi sebut fa idza a'taita, apabila kamu diberikan al-afwa wal-afiyata, keampunan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat, faqad aflahta, maka kamu telah pun berjaya, kamu telah pun beruntung. Jadi kita boleh tengok dalam hadis ni bagaimana Nabi SAW memberikan pada kita benda yang disebut sebagai istilahnya jami' dan mani'. Ringkas, padat. Ia mengumpulkan semua benda-benda penting yang perlu dan ia membuang semua benda-benda yang tak penting dan kita tak perlu. Jadi itu yang kita boleh tengok. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita tata cara berdoa yang ringkas, padat dan sampai maksud. Kalau kita tengok apa yang Nabi suruh kita minta ni ialah benda penting. Al-afwa wal-afiyah. Bila mana kita berada pada 10 akhir Ramadan, kita selalu mendengar hadis yang merupakan pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu bermaksud apabila aku berada pada 10 akhir Ramadan, apa yang ingin aku ucapkan ataupun apa yang ingin aku sebut.
Apa yang ingin aku lakukan? Maka Nabi sarankan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menyebut berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, kamulah yang maha pemaaf, maha pengampun, kamu suka untuk memaafkan, maka maafkanlah aku. Lebih kurang dengan apa yang disebutkan dalam hadis soalan lelaki ini sampai 3 hari mai jumpa Nabi, dengan hadis yang Nabi anjurkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk berdoa pada 10 akhir Ramadan. Apa yang kita dapat lihat dengan jelas di sini, pentingnya keampunan, kemaafan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat sebenarnya. Sebab ceritanya di sini, seseorang itu dia mendapat kejayaan, keberuntungan ialah dengan mendapat keampunan dan kemaafan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita kena sedar. Al-afwa wal-afiyah ialah 2 unsur penting, 2 perkara penting yang kita kena selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjamin keselamatan di dunia supaya kita selamat daripada segala fitnah-fitnah yang boleh menjahanamkan kita, dan juga kita selamat daripada fitnah-fitnah akhirat yang juga boleh menjahanam dan membinasakan kita. Jadi dalam hadis ni Nabi suruh kita minta al-afwa wal-afiyah, minta ampun, minta selamat. Minta ampun di dunia kerana kita ini ialah manusia yang banyak melakukan kesilapan ataupun dosa. Sebab tu kalau kita tengok, kita cuba renung kehidupan kita. Bermula daripada kita akil baligh. Bermula daripada kita akil baligh sampailah kepada umur kita sekarang, berapa banyak daripada dosa yang telah kita lakukan. Dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dosa kita dengan orang sekeliling. Dosa kita dengan ibu bapa. Dosa kita dengan pasangan hidup kita. Dosa kita dengan anak-anak. Dosa kita dengan rakan sepejabat kita. Dosa kita dengan orang-orang yang kita tak kenali. Dosa yang kita buat dalam keadaan sengaja ataupun tak sengaja. Seorang diri ataupun ramai-ramai. Ini ialah dosa-dosa yang kita lakukan dan sangat banyak kita berkeliling, kita dikelilingi oleh kesilapan. Kalau kita karang dosa kita ni, mungkin dosa kita tu kalau kita karang, dia boleh jadi ensiklopedia, boleh jadi mausu'ah. Kerana banyaknya dosa kita. Itu hanya dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dosa kita seorang diri dan dengan orang lain. Yang kadang-kadang seorang diri pun kita boleh terjebak dalam dosa. Contoh, Allah Ta'ala beri pada kita ilmu, lalu pada kita ni terlintas kesombongan, itu dosa. Allah Ta'ala beri pada kita rupa paras yang cantik, lalu terlintas kesombongan, itu juga dosa. Disulami dengan dosa. Jadi sebab itulah perkara ni ialah perkara yang penting. Minta pada Tuhan al-afwa, keampunan. Sebab hanya dengan keampunan yang akan menyelamatkan kehidupan di dunia, menyebabkan doa-doa kita yang lain mudah dikabulkan, diperkenankan oleh Allah Ta'ala, dan juga menyelamatkan kita di barzakh, seterusnya di akhirat. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Itu benda yang kita boleh dapat daripada apa yang disebutkan dalam hadis ni. Jadi, dengan keberadaan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, antara saranan-saranan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan ni ialah aksiru minal istighfar, memperbanyakkan diri untuk kita beristighfar, memperbanyakkan istighfar atas kesilapan yang kita lakukan. Sebab kalau kita tengok, bulan Ramadan ini ialah bulan yang disebut sebagai tarbiyah. Ataupun kita selalu gunakan istilah madrasah. Madrasah tarbiyah ni maksudnya satu institusi latihan yang bertujuan membentuk disiplin setiap orang yang masuk dalam tempat tu. Setiap orang yang menjadi peserta. Dan apa yang kita cuba cari dalam bulan Ramadan ni, amalan-amalan yang kita cuba nak betulkan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita nak tinggalkan dan kita cuba nak buat kebiasaan yang baik, tujuannya bukan untuk kita buat pada bulan Ramadan sahaja, tapi untuk kita buat pada bulan-bulan yang lain. Seperti mana orang yang dipanggil untuk menghadiri satu kursus
apa yang dia belajar dalam kursus tu bukan untuk difahami dan juga diamalkan dalam kursus sahaja, tapi perlu diteruskan bila mana dia selesai menjalani kursus tersebut. Jadi ini benda yang kita boleh tengok daripada madrasah ataupun tarbiyah Ramadan tu sendiri. Jadi seseorang yang berada dalam bulan Ramadan ini, dia disuruh untuk mematuhi, disuruh untuk sentiasa menjaga diri untuk tidak terjatuh dalam pantang larang yang telah disebutkan ataupun yang telah diterangkan dalam tempoh sekian dan sekian. Iaitu dalam bulan Ramadan. Maka seseorang yang berpuasa, keadaannya sama macam orang yang berihram ketika mana mengerjakan haji dan juga ketika mana sedang melakukan umrah. Dia tidak boleh bertengkar, tidak boleh melakukan perkara yang sia-sia, tidak boleh mencerca, tidak boleh mengucapkan perbuatan ataupun perkataan yang buruk dan lain-lain. Walaupun kalau kita tengok, perkara itu tidak sepatut dilakukan dalam semua keadaan. Dia bukan hanya, ataupun perkara-perkara buruk ni bukan hanya diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita tahan diri, tak buat dalam bulan Ramadan saja. Bulan-bulan lain pun ditekankan juga. Cuma manusia ini kadang-kadang dia gagal dan dia perlukan satu waktu tempoh untuk dia selenggara balik, untuk dia baiki balik kesilapan-kesilapan yang telah dia lakukan. Maka Allah Ta'ala memilih bulan ni menjadi bulan islah, iaitu bulan memperbaiki diri. Dan tujuannya bulan ni menjadi asas kepada 11 bulan yang lain untuk sentiasa berada dalam kebaikan. Sebab itulah bulan Ramadan ni kalau kita lihat dia sebagai latihan ilahi ataupun tarbiyatun rabbaniyah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan kita orang yang berdisiplin. Bukan hanya pada bulan ni, tapi juga pada bulan-bulan yang mendatang ataupun bulan-bulan yang akan datang. Okay. Bahkan disebutkan ganjaran-ganjaran yang banyak dalam bulan Ramadan. Tujuannya untuk tashwik, untuk sarankan, untuk datangkan dalam diri saat kita beramal kita dapat kelebihan yang banyak. Dan juga disebut balasan-balasan ataupun dosa yang akan dikenakan bila mana kita melakukan kesilapan dalam bulan Ramadan lebih sikit berbanding pada bulan lain. Tujuannya untuk memberi ancaman dalam diri kita. Untuk kita rasa betapa terhormatnya bulan ni sehingga kita tidak melakukan keburukan-keburukan yang mungkin keburukan tu kita pandang enteng pada bulan lain, bulan ni kita pandang dengan pandangan yang lebih berhati-hati. Dan pandangan tu bukan hanya untuk dikekalkan dalam bulan Ramadan, tapi perlu diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Nabi sebut kullu amalu bani Adam, kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah. Wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Maksudnya setiap amalan anak Adam baginya kecuali puasa. Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Iaitu Allah Ta'ala, Nabi ingin sebutkan dalam hadis ni bagaimana setiap amalan itu sentiasa memberi manfaat kepada si pelakunya. Illa siyam, kecuali puasa. Wa ana fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku yang akan membalasnya. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sebut setiap amalan anak Adam itu kebaikan tu kembali pada dia, tak kembali pada Allah Azza wa Jalla. Allah Taala tidak berhajat kepada kebaikan amalan kita. Tapi kitalah yang berhajat pada kebaikan amalan tu. Illa siyam, kecuali puasa. Allah Ta'ala sebut fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang memberinya.
Bukanlah juga bermaksud sini puasa itu memberi manfaat sehingga Tuhan jadi hebat bila mana dapat kebaikan puasa. Bukan. Okay. Tapi ini ialah satu perlambangan nak tunjuk pada kita dalam banyak-banyak amal ibadah. Puasa ni antara yang top ataupun yang tinggi martabatnya. Sehingga Tuhan sebut dengan kemuliaan. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Puasa tu untuk aku dan aku yang beri pahalanya. Maknanya amalan-amalan lain, lipatan gandaan pahala tu ada tahap. Tapi untuk Ramadan, untuk puasa dalam bulan Ramadan ni, lipatan gandaan pahala itu unlimited, tidak terbatas. Menunjukkan pada kita kemuliaan. Kemudian dalam hadis ni sebut wasiyamu junnah. Sesungguhnya puasa itu merupakan perisai. Okey. Kita dapat lihat dalam hadis ni bagaimana Nabi sebut as-sawmu junnah, as-siyamu junnah, was-siyamu junnah. Sesungguhnya puasa itu ialah perisai. Jelas kita boleh tengok di sini bagaimana Nabi sifatkan puasa ni menjadi perisai penghalang untuk kita tidak melakukan perkara-perkara yang buruk yang lebih mudah kita lakukan dan lebih mudah kita terjatuh padanya pada 11 bulan yang lain. Jelas menunjukkan amalan puasa ni luar biasa sekali dia punya kelebihannya. Dia menjadi furqan, penghalang pembeza di antara baik dan juga jahat. Dia disebut sebagai junnah, perisai. Perisai ni kita pakai untuk lindungi diri kita daripada serangan musuh ataupun benda-benda yang boleh membinasakan kita. Nabi sebut as-siyamu junnah, puasa itu ialah perisai. Wa in kana yaumu sawmi ahadikum, kata hadis tu, apabila seseorang kamu berpuasa, maka janganlah ia bercakap dengan mencela. Fala yarfuth, jangan dia mencela. Wala yasqab, jangan dia meninggikan suara, bertempik. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, dan sekalipun dimaki oleh seseorang atau diperangi, diajak berbalah. Okay, jadi dalam hadis ni disebut antara benda penting yang kita kena jaga dalam keadaan kita puasa ni, kita kena jaga tutur kata kita. Tingkah laku kita, terutama tutur kata. Fala yarfuth, jangan cela. Sebab bila mana kita puasa, kita tak makan, tak minum. Keadaan tak makan, tak minum ni menyebabkan emosi kurang stabil. Bila mana berlaku satu keadaan yang menyebabkan kita rasa tak selesa, kadang-kadang emosi kita tak stabil, kita cepat mengeluarkan kata-kata yang buruk ataupun kata-kata yang kesat. Jadi ini benda, halangan yang kita kena lalui bila mana kita berpuasa. Sehingga kata Nabi, fa in sabahu ahadun, sekiranya seseorang tu dikeji, dicela oleh seseorang, au qatalahu, ataupun diperangi, falyaqul inni mru'un saim, maka katakanlah aku ini orang yang sedang berpuasa. Aku ini orang yang sedang berpuasa. Okay. Hadis ni menunjukkan pada kita bukanlah luar pada bulan Ramadan kita boleh cela orang yang cela kita. Perbuatan mencela orang tetap valid, tidak boleh dilakukan. Kalau kita baca dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala sebut tentang etika-etika ni. Etika bermasyarakat. Tak boleh mencela walaupun tak puasa. Okay. Tapi bila mana seseorang tu dalam keadaan emosi tak stabil, masih lagi boleh jaga diri untuk tidak melakukan benda ni, tidak mencela, maka insya-Allah dengan izin Tuhan pada 11 bulan yang mendatang, dia juga boleh mengawal jiwanya. Kerana dalam keadaan tak makan, tak minum tu, dia boleh jaga, apatah lagi dalam keadaan sudah masuk dalam dirinya makanan dan minuman, maka dia lebih mudah mengawal emosinya. Jadi ini benda yang kita kena hati-hati. Supaya kita tidak menjadi orang yang kurang pahala. Orang yang kurang pahala bila mana kita melakukan amal kebaikan, khususnya amal kebaikan dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kehilangan pahala ni adalah sesuatu yang sangat merugikan si pelakunya. Kita boleh bayang, kita puasa, kita dah letih diri. Tak makan, tak minum. Bukan benda yang mudah. Tapi akhirnya kita cemari puasa tu dengan kita melakukan celaan. Kita mencela. Dan hari ini kita kena sedar.
Mencela itu kadang-kadang dia tak datang dalam bentuk percakapan bersuara. Celaan itu boleh datang dalam bentuk tulisan. Hari ni, zaman orang duduk dalam keadaan dunia yang kita sebut sebagai alam maya. Iaitu satu alam media sosial, kita duduk di situ, kita melayari media sosial. Lalu kita membaca perkongsian tertentu ataupun kita membuat perkongsian. Dan kadang-kadang perkongsian itu kurang baik, mengundang kemarahan. Lalu kita gunakan ruangan komen itu untuk mencela. Mulut tak mencela, tapi tangan mencela. Hati itu mengarahkan ke arah untuk mencela, maka dia mencela. Okay, jadi ini juga termasuk daripada benda yang kita kena kawal diri kita. Supaya kita tidak jadi orang yang muflis ataupun hilang pahala. Dengan sebab perbuatan-perbuatan yang kita tak dapat kawal ni. Okay. Jika puasa tu kita andaikan sebagai satu profession kerja dan pahala itu ialah ibarat sebagai upah ataupun gaji, maka setiap pantang larang yang telah kita langgar, ia akan memberi kesan pemotongan gaji ataupun upah. Namun pahala itu lebih bererti daripada gaji dan upah dunia yang kita dapat ni. Sebab pahala inilah antara benda-benda ataupun perkara yang kita boleh gunakan untuk mempercepatkan urusan kita di akhirat pada waktu yang huru-hara, pada waktu yang kosok macam tu. Okay. Dia cepatkan urusan kita sehingga kita dapat senang ataupun cepat pergi ke tempat yang paling terbaik, iaitu syurga. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita tak mahu jadi orang yang disebut sebagai amilatun nasibah. Beramal letih tubuh badan. Sebab apa? Sebab beramal dengan cara yang salah. Puasa, tapi tidak melakukan ataupun tidak jaga diri daripada pantang larang puasa. Sebab itulah dalam banyak hadis Nabi sebutkan tentang halangan orang berpuasa ni ialah dia jangan ataupun dia mudah melakukan benda yang sia-sia ataupun dia tak boleh kawal percakapan dia. Hari ni tak boleh kawal tangan nak tarik sesuatu, nak cela orang. Jadi elakkan kita jadi orang yang kita sebut mulut puaka. Bila puasa ni hindarilah daripada benda-benda puaka. Okay, itu mudah untuk kita faham. Kita cuba renungi satu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dima'a wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Dalam hadis ni maksudnya kata Nabi SAW, atadruna manil muflis atau atadruna mal muflis. Maksudnya tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Maka jawab para sahabat, al-muflisu man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang muflis itu ialah orang yang tiada dirham dan juga tiada harta. Jadi ini dalam hadis disebutkan orang yang tiada dirham dan juga tiada harta. Maknanya orang miskin. Bila sebut muflis ni orang miskin. Nabi betulkan konsep tu. Nabi kata innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang muflis daripada kalangan umatku ialah sesiapa yang
ataupun orang yang datang pada hari kiamat nanti bersama dengannya salat, bersama dengannya puasa, bersama dengannya zakat, tapi dia juga pernah memaki orang. Dia juga pernah membuat tuduhan pada orang. Dia juga pernah makan harta orang secara haram. Dia juga pernah menumpahkan darah seseorang dan memukul seseorang. Jadi dalam hadis Nabi sebut, bagaimana orang yang muflis ni ialah bukan orang yang tidak ada harta dunia. Orang yang muflis ialah orang yang datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan amal banyak. Tapi dalam amal tu dia ada juga amal buruk, dan amal buruk yang dia buat situ dalam hadis ni sebut syatama haza. Syatam ni maksudnya cela, keji orang, maki orang. Qazafa haza, tuduh orang dengan satu tuduhan, fitnah orang dengan satu tuduhan. Wa akala mala haza, lalu dia makan harta orang dengan cara yang tak betul. Wa safaka dama haza wa daraba haza, dia tumpah darah, dia bunuh ataupun dia pukul orang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi, lalu diberikan kepada orang ini dan itu pahalanya. Pahala-pahala yang dia buat daripada solatnya, zakatnya, tasbihnya, segala kebaikan yang dia buat. Semua pahala tu diagih-agihkan kepada orang lain. Orang mana? Orang yang telah dia maki, orang yang telah dia tuduh dengan tuduhan, orang yang telah dia ambil hartanya secara zalim. Jika pahala-pahalanya habis, kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, sekiranya pahalanya habis sebelum sempat dilangsaikan, disettlekan semua urusannya dengan orang-orang yang dia pernah keji ni, faturihat ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, maka diambil kesalahan orang tu diletak pada diri dia untuk bersihkan orang yang telah dia zalimi ataupun orang yang telah dia buat benda-benda buruk di dunia dulu. Thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kita boleh tengok melalui hadis ni, hadis yang menggerunkan dan memberi ancaman pada kita. Tidak ada rasa selamat, tak boleh ada rasa selamat, rasa secure bila mana kita dah buat amalan. Tak boleh. Sebab tu balik pada hadis yang kita baca tadi, hadis Anas bin Malik tadi, seorang lelaki mai tanya sahabat Nabi tu. Nabi suruh dia, sal rabbak al-afwa wal afiyah, minta pada Tuhan keampunan dan keselamatan. Kita duk buat amal banyak ni, jangan duk rasa selamat. Sebab boleh jadi amal banyak belum jadi, orang kata apa, belum penentu kepada keselamatan. Cuma kalau kita dapat lihat daripada hadis ni, bagaimana Nabi SAW memberi kepada kita gambaran. Antara benda yang sangat-sangat bahaya, menjahannamkan, dia boleh menjahannamkan amal kebaikan kita buat. First Nabi sebut, qad syatama hadha, dia cela orang. Sebab tu ada satu asar ketika mana Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang nama Abu Bakar ni, Nabi duk wafat dah. Nabi dah wafat dah. Dia duduk di rumah dia, tiba-tiba dia diziarahi oleh seorang sahabat yang hebat, iaitu Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Umar pada waktu tu tengok Abu Bakar, dia duk pegang lidah dia. Dia duk termenung, dia pegang lidah dia. Dia keluarkan lidah dia, dia pegang. Maka Umar Al-Khattab tanya kepada Abu Bakar, apa yang dah berlaku ataupun apa yang sedang kamu buat ni? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, dia kata dengan inilah, dengan dia isyaratkan lidah dia, dengan benda inilah yang banyak menjerumuskan seseorang tu ke dalam neraka. Sebab tu kalau tengok, antara punca terbesar kita kehilangan pahala, kita muflis pahala ni, imma dalam bulan Ramadan ataupun luar Ramadan, ialah lidah. Puasa jika dapat didik lidah kita daripada mencerca, berdusta, tuduh, maki orang, maka itu satu kejayaan yang besar.
Itu adalah satu kejayaan yang besar dalam latihan ni. Tapi kalau puasa tak dapat melatih mulut kita untuk jadi lebih beradab, lebih sopan dalam tutur kata, maka dia mengakibatkan muflislah apa yang kita buat. Ataupun muflislah segala amal yang telah kita lakukan. Jadi, hindari kita daripada benda ni. Sebab kalau tengok dalam bulan Ramadan, dengan media sosial yang ada sekarang ni, sebahagian orang dengan wajah agamanya, dia boleh mencerca orang tu, memfitnah orang tu, kutip kata-kata orang yang dia tuduh dalam keadaan tidak lengkap, komplit, lalu buat tuduhan sehingga orang salah faham. Lebih dahsyat lagi, kafirkan orang. Lepas tu keluar kata-kata kesat di hadapan orang. Adakah ini menunjukkan seseorang tu berjaya dalam puasanya? Kita kena bertakwa dengan hadis yang Nabi sebut. Nabi kata, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Maki orang Muslim itu perbuatan fasik, dan memerangi orang Muslim itu termasuk daripada perbuatan kufur. Jadi dia sesuatu yang kita kena perlu, ataupun kita perlu letakkan dalam diri kita. Sejauh manakah indikator Ramadan yang telah kita lalui sekarang ni? Adakah Ramadan yang kita lalui ni menjadi amilatun nasibah, perbuatan yang hanya meletihkan diri, ataupun Ramadan yang kita buat ni membuahkan pahala, lalu membuahkan hasil yang baik selepas kita keluar daripada bulan Ramadan. Kita jadi orang yang lebih berakhlak, kita jadi orang yang lebih baik. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang beruntung, dan kita sentiasa memperbanyakkan hadis, memperbanyakkan doa, mohon ampun, mohon selamat daripada Allah Azza wa Jalla, supaya kita menjadi orang yang terjaga tutur katanya dan lidahnya, dan kita tak jadi orang yang muflis pahala bila mana kita berada dalam bulan Ramadan, dan muflis bila mana kita balik di akhirat. Setakat tu saja kita punya perkongsian pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat dan juga berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.